إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, satu perkara yang ramai orang Islam tidak memahami sampai sekarang, iaitu segala amal ibadah yang kita nak buat untuk mendekatkan diri kepada Allah mesti mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah definisi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita mengucap bahawasanya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah, bermaksud segala perintah, segala syariat, segala amalan, segala sunnah mesti datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermaksud juga bahawasanya sebarang amalan ataupun ibadah yang kita lakukan yang kononnya kita nak mendapat keridaan Allah tidak akan diterima kecuali melalui ittiba'u sunnatin Nabi. Semua amalan kita, salat kita tak akan diterima sekiranya tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita, Allah Subhanahu wa taala tak akan terima sebarang zikir kita kecuali ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita, Allah Subhanahu wa taala tak akan terima doa kecuali doa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun doa yang ikut sunnah baginda alaihi salatu wasallam. Tapi yang paling spesifik dalam ibadah. Dalam ibadah, ulama ibadah telah meletakkan satu kaedah, iaitu al-ibadatu tauqifiyah. Dalam bab ibadah, zikir tidak sama dengan muamalat, tapi dalam bab ibadah, semua ulama terdahulu mereka menyebut bahawasanya al-ibadat tauqifiyah. Apa maksudnya? Maksudnya, sebelum nak melakukan sebarang amal ibadah, mesti ada perintah. Bila tak ada dalil ataupun perintah oleh Allah dan Rasul, natawakaf. Tak boleh buat. Bermaksud dalam bahasa yang sangat senang untuk difahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat, kita tak boleh buat. Dan satu lagi, satu perkara yang sangat penting kita kena faham. Kita jangan tunjuk lebih pandai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nak mendahulukan pandangan kita depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ya Allah. "Wa ma kana li mu'minin," surah Al-Ahzab ayat 36 ke 37. Nah. "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra," bila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad perintah sesuatu, kita tak boleh mendahulukan ataupun mengemukakan pandangan kita
apabila dah ada Quran dan Sunnah. Kita tak boleh meletakkan pandangan kita untuk menyanggah ataupun tolak perintah Allah, yakni Al-Quran, dan menolak ataupun menyanggah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni sunnah baginda yang sahih. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Ada orang suka sangat guna perkataan, benda baik apa salahnya? Berdosa ke? Inilah soalan yang paling ketara yang saya baca dalam komen dan saya dengar daripada orang. Salah ke kalau kita doa lepas salat? Di ikhwan ni bukan isu salah ke tak salah. Isunya awak kena ikut dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga isunya ulama dulu buat, bukan. Awak kena pandang Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita mentaati Rasulullah. Dan kita tak boleh mendahulukan pandangan kita. Pandangan ulama paling besar di dunia, pandangan ulama yang paling awak sayang dan agung, tak boleh dipakai bila ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini untuk orang beriman. Kalau awak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, inilah message untuk kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, jangan mendahulukan. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Kita tak boleh nak meletakkan pandangan kita depan kata Allah dan Rasul. Khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak sebut poin yang pertama. Selalu orang kata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat, Rasulullah tak halang. Ini salah. Jangan guna perkataan Rasulullah tak larang, kita boleh buat. Dalam ibadah ini salah. Dalam usulul fiqh, dalam ilmu fiqh, perkataan ini sangat salah dan keluar daripada orang jahil. Tapi tak apa, kita belajar insya-Allah. Kita tak boleh kata Rasulullah tak larang, maka kita boleh buat. Kalau awak fikir begitu, maka awak boleh buat agama sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak larang kita azan sebelum salat raya. Sebab tu saya ajukan soalan ini supaya buka minda orang yang jahil, budak-budak hingusan ni. Minta maaf. Ataupun yang kononnya ustaz. Kalau dia fikir pasal soalan ni, dia akan kata, ya betul juga. Kalau kita tanya dia, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tak azan sebelum solat raya? Siapa ajar kita? Rasulullah. Kenapa kita tak buat azan sebelum solat gerhana? Tapi minta maaf, orang yang kurang cerdik, dia tak faham soalan saya. Dia kata, Ustaz, jangan buat benda gitu. Mana ada azan? Dia tak faham. Mana ada azan sebelum solat gerhana? Saya tanya soalan ni, saya tahu. Sebelum solat gerhana, sebelum solat jenazah, sebelum solat raya, tidak ada azan. Tapi saya tanya awak, kenapa tak ada azan? Dia tak boleh nak jawab. Sebab kalau dia jawab, dia akan senyap. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat, maka kita tak buat. Jelas? Kenapa kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir istighfar lepas salat? Kenapa Rasulullah ajar sahabat istighfar 3 kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa bersendirian. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa kita tak baca Quran lepas salat? Kenapa lepas selesai salat jemaah, kenapa kita tak baca Quran? Bukan Quran lebih baik daripada zikir? Quran lebih baik. Tapi kenapa kita tak baca? Kerana itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ajar kita zikir lepas salat dengan cara spesifik khas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak boleh tunjuk pandai dan meletakkan cara kita nak beribadah untuk melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah bahaya bid'ah. Bila awak nak buat benda pandai, Rasulullah tak buat, tak apalah, kita boleh buat. Awak cuba tanya diri awak. Rasulullah SAW, bukankah baginda telah sampaikan ibadah dan ajaran Islam sempurna? Inilah soalan yang paling ramai tak faham. Dan saya akan tanya sekarang, cuba tengok, mesti ada orang tak faham. Saya tanya semua insya-Allah. Jawapan, ya ataupun tidak. Tapi saya rasa, orang mesti akan faham soalan ini. Adakah Rasulullah SAW sampaikan ajaran syariat sempurna ke tidak? Sekali lagi saya ulang. Adakah tidak? Ada ataupun tidak Rasulullah SAW, ya ataupun tidak? Rasulullah SAW sampaikan syariat sempurna ataupun tidak? Jom kita tengok jawapan. Masya Allah, barakallahu fikum. Terbaik. Encik Ahmad Syakri, kita tak belum pasal tahlil. Slow. Perlahan-lahan. Kita pasal doa dulu. Doa lepas salat. Sempurna kan? Jawab. Sila jawab. Sebab orang tak akan berani kata syariat Rasulullah dan risalah baginda tidak sempurna. Kalau dia tergamak kata begitu, rosak akidah dia. Rosak syahadah dia. Sebab kita tahu. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Islam telah sempurna. Islam telah lengkap. Islam, syariat Nabi Muhammad dah sempurna. Setiap detail dah sempurna. Soalan kedua. Siapakah yang ajar kita cara salat? Siapakah yang ajar kita cara salat dengan rukuknya, dengan bacaan dia, dengan rukuk sujud? Siapa? Barakallahu fikum. Syah, Misai, Ainimah, sempurna. Nah, ini orang yang faham sunnah. Mizi, dia faham dah Islam. Sempurna. Soalan saya kedua. Siapakah yang ajar kita cara salat? Barakallahu fikum. Siapakah yang ajar kita cara salat? Nabi, barakallahu fikum, Khairuddin, terbaik. Kalau dua ke, Masya Allah, sayang kat korang ni. Alhamdulillah, on basiran. Muhammad Iqbal, Rasulullah SAW yang ajar kita cara salat daripada Assalam, Takbir, Allahu Akbar, sampai salam. Rasulullah SAW ajar kita. Hatta cara, siapa yang ajar kita baca Fatihah dalam salat? Rasulullah SAW. Kenapa kita tak baca ikut suka kita? Salat tak payah Fatihah lah. Kita baca apa-apa surah. Yang ni dia akan lari daripada sunnah Rasulullah, dia buat amalan sendiri. Bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sebarang amalan ibadah kalau tidak ikut amalan Rasulullah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasulullah SAW contoh modal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah SAW menjadi contoh tauladan kepada kamu. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada bab doa. Doa Rasulullah SAW telah ajar banyak doa. Doa dalam salat banyak. Doa iftitah salat. Wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima. Doa Rasulullah ajar. Banyak jenis doa. Kita boleh gunakan mana-mana doa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Boleh juga. Ataupun doa yang dipersetujui oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang dia buat, kemudian dia takut dia buat silap. Rasulullah kata betul, doa ni boleh pakai. Iaitu doa sangat ringkas. Dia kata Allahu akbar, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Doa ini boleh pakai sebab Rasulullah pun dah setuju doa ini. Banyak doa iftitah. Lepas kita baca Al-Fatihah, sebenarnya Fatihah ini doa juga. Tapi orang tak faham. Tak apa, isu lain. Kita rukuk. Bila kita rukuk, kita pun baca doa.
Kita bila i'tidal, ada doa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ada banyak doa. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban. Mubarakan fi. Ada juga doa. Boleh pakai mana-mana. Sebab ini tempat doa. Salat ini seperti mana hadis Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Rasulullah SAW tegur dia. Dalam salat tak boleh cakap. Tapi as-salat qira'atun wa Qur'an wa zikrun wa takbir. Salat ni mengandungi takbir, doa dan zikir, qira'atul Qur'an. Takbir, qira'atul Qur'an, zikrun wa doa. Salat ni mengandungi takbir, baca Quran dan zikir dan doa. Inilah as-salat. Daripada awal sampai habis. Ada doa khusus. Bila kita rukuk, ada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sedang dengar. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu an, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, Rasulullah senyap. Dikata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, laqad ra'ainaka taskutu ma baina at-takbirati wa qira'ati al-Fatihah. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, kami melihat engkau berhenti seketika di antara lepas takbir sebelum baca Fatihah, engkau berhenti. Famadha taqra? Apa yang awak baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat apa yang dibaca. Maka ada doa dalam salat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita rukuk, ada doa subhana rabbiyal azim, ataupun ada doa subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Doa dalam salat secara spesifik Rasulullah dah ajar. Sebab tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Imam Muslim wa Nisa'i wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Hadis sahih, rawahu Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni nuhitu an aqra'a raki'an wa sajida. Baik, saya nak tanya. Kenapa kita tak boleh baca Quran ketika rukuk? Siapa boleh jawab? Benda baik, tak ada larangan. Ada larangan, minta maaf. Ada larangan, jelas. Baik. Yang ini ada larangan, minta maaf. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni nuhitu an aqra'a raki'an wa sajida. Rasulullah kata, aku dilarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Bila kamu rukuk, kena ta'zim Allah. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. Ketika kamu sujud, boleh amalkan banyak doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita bagaimana kita dalam sujud kita doa. Antara doa sajada. Allahumma laka aslamt wa bika amant. Ya Allah, antara doa yang hebat. Wa alayka tawakkalt. Sajada ra'si wa 'azmi wa lahmi lillahi rabbil alamin. Sajada mukhi wa 'azmi wa lahmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Dalam sujud ada doa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar cara doa spesifik dalam rukuk dan sujud. Habis salat, habis. As-salat tuftatahu bitakbir wa tukhtatamu bitaslim. Salat dimulakan dengan takbir wa tukhtatam. Salat selesai dan tugas imam selesai bila salat. Bila imam kata Assalamualaikum warahmatullah, tugas imam sebagai pemimpin ataupun bimbing salat dah selesai. Kenapa tak boleh doa beramai-ramai lepas salat? Jawapan dia sangat senang, tapi orang tak faham. Lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu hadithin sahih wala hadithun dhaif. Hatta hadis dhaif untuk nak pegang bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bimbing jemaah untuk doa beramai-ramai, kemudian sahabat angkat tangan dan amin, tak ada langsung. Hatta hadis dhaif. Ada satu hadis palsu, tapi memang ulama dah tolak. Hadis palsu, makdzub. Yang pentaassub untuk nak buat doa, ahli bid'ah, mereka buat doa khusus kerana Rasulullah pernah doa. Tapi hadis ini tak dipakai langsung. Memang palsu. Tapi hadis sahih, hatta dhaif, hatta hadithun hasan, lam yarid. Yani, sahabat yang sentiasa memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, sahabat tak pernah bagi tahu kita, para tabi'i tak pernah bagi tahu kita, tabi'i tak pernah bagi tahu kita. 3 abad generasi orang Islam yang terbaik tak pernah sampaikan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah doa dan angkat tangan dan sahabat pun tunggu sampai kata amin. Tak ada. Akan mari suara yang pelik. Oh ustaz, dosa ke ustaz? Oh Wahabi. Dia marah sebab dia jahil. Kita maafkan mereka.
awak kata berdosa ke tidak? Saya kata berdosa kalau awak yakin bahawasanya Rasulullah tak buat. Tengok, bila awak berdosa, awak berdosa sekiranya kamu yakin Rasulullah tak buat, tapi awak tergamak nak buat sebab awak boleh buat benda baik. Kita tanya dia, adakah Rasulullah SAW terlepas pandang kebaikan doa lepas salat? Tapi kamu lebih hebat daripada Rasulullah. Kamu jumpa doa lepas salat beramai-ramai lebih baik. Rasulullah terlepas pandang? Astaghfirullah. Kalau awak rasa awak lagi hebat daripada Rasulullah, silakan. Kalau awak rasa syariat Nabi Muhammad SAW dan ajaran Rasulullah yang teliti, yang spesifik, kalau awak rasa syariat Rasulullah, kalau awak rasa Rasulullah tak buat tapi awak boleh buat lebih baik, awak rasa awak lagi hebat daripada Rasulullah, sila buat, tapi awak tanggung. Saya tak ada kaitan. Mana lagi? Ada tak lebih teruk daripada Rasulullah? Sebab tu kata Imam Malik rahimahullah wal Imam Sa'id ibn Musayyab, dua kisah yang lebih kurang. Imam Malik rahimahullah, bila orang datang kat dia, dia kata, ya Imam, min aina yuhrimul hajj? Orang nak pergi haji, kena buat ihram kat mana? Kata Imam Malik, min Dhul Halaifah, ataupun Abyar Ali, mengikut tempat awak mari. Qal fa inni uridu an uhrima min indi qabri Rasulillah. Aku nak buat ihram dekat kubur Rasulullah, situlah aku nak start ihram. Imam Malik kata, la taf'al, jangan. Fa Rasulullah lam yaf'al dhalik. Tengok ni, Imam Malik kata jangan buat, Rasulullah tak buat. Wama fi dhalik, hal yu'aqibuni Rabbi? Tengok, so, jawapan sama. Dia kata, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan marah aku? Aku cuba tambah sedikit, beberapa kilometer, berjalan kaki daripada kubur Rasulullah, tambah lagi pahala. Kan kita berjalan lebih banyak dapat pahala. Dia ingat gitu. Orang kita diingat agama ni ikut suka dia. Buat benda baik, apa salahnya dapat pahala? Tak. Syariat Rasulullah SAW bukan ikut suka kita. Syariat Nabi ikut Nabi yang Allah utuskan, bukan suka kita. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah qala, man istahsana faqad syarra'. Kalau awak rasa amalan ini hasan, maka awak dah buat syariat baru. Apa salahnya kita buat azan sebelum solat jenazah? Apa salahnya kita buat azan sebelum solat jenazah? Rasulullah tak larang pun. Kenapa kita tak buat azan sebelum solat raya? Sedangkan banyak hadis kelebihan solat raya. Tak ada larangan. Tak ada larangan. Baik. Saya nak tanya, ada tak sebarang larangan Rasulullah SAW larang kita azan sebelum solat jenazah? Soalan umum insya-Allah. Ada tak sebarang hadis di mana Rasulullah SAW larang kita mendirikan azan sebelum solat jenazah? Ada tak? Barakallahu fikum. Terbaik, rahimah. Seakan rasa, astaghfirullah, terbaik, rahimah. Barakallahu fiki. Naam, bila kita buat sesuatu yang Rasulullah tak buat, seakan kita rasa kita lebih hebat daripada Rasulullah. Astaghfirullah. Di situlah fitnah. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, barakallahu fikum, cloud worker, tak ada. Memang tak ada. Rasulullah SAW tak pernah larang dirikan azan sebelum solat jenazah. Saya tanya soalan ni tapi ramai orang tak faham. Oh Ustaz, pandai Ustaz pula. Dia marah kat saya. Tapi dia tak faham soalan yang saya hantar. Rasulullah SAW tak pernah pun larang buat azan sebelum jenazah. Tapi bagaimana kita tahu bahawasanya tidak ada azan sebelum jenazah? Rasulullah tak buat. Itulah dipanggil as-sunnah tarkiyah. Bukan qiyas, tak akhi Saiful. Bukan qiyas. Dipanggil as-sunnah tarkiyah. Saya tak tahu saudara Saiful orang baru ke tak baru. La akhi, hada as-sunnah tarkiyah. Yani tarakahu Rasulullah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di celah ni benda Rasulullah tak buat, ada orang kata kita boleh buat. Tak. Awak akan melakukan dua kesalahan. Yang pertama, bila Rasulullah SAW tak buat dan tidak melarang, kalau awak buat, maksudnya awak jumpa benda lebih baik daripada Rasulullah. Di situ jatuh.
masalah akidah. Bila awak buat sesuatu yang Rasulullah tak buat, bermaksud awak dapat sesuatu lagi hebat daripada Rasulullah. Di situ awak telah menodai tugas baginda alaihi wasallam sebagai Nabi. Yang kedua, bila awak kata Rasulullah tak larang, sebenarnya awak jahil di segi as-sunnah tarkiyah. Ada satu sunnah dipanggil Rasulullah tak buat, maka kita tak boleh buat. Jelas tak? Ikhwani, inilah yang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat dan ajar mereka. Jangan Rasulullah tegur sahabat, jangan bawa pandangan depan Rasulullah. Jangan menyebabkan Rasulullah SAW marah. Rasulullah marah bila orang bagi pandangan. Jelas ya Allah. Saya tahu semua ikut ni orang yang sayang Quran dan Sunnah. Tapi yang tak faham bab ni, tak masuk kuliah. Cuba tengok, tak masuk. Ada tak orang yang tak puas hati tadi masuk kuliah? Sebab tu mereka tak akan, dia hanya berani komen je sini. Syah Iskandar, Alhamdulillah, Syah Iskandar. Ya akhi, Imam Syafi'i rahmahullah, qaul ini la yathbut, tidak sahih. Sanad dia ada masalah. Perawi yang bawa kata Imam Syafi'i ada masalah. Yang kedua, yani la yasuh an Imam Syafi'i. Bukan ada penipu hanya atas nama Rasulullah, tapi ada orang menipu atas nama Imam Syafi'i, ramai. Yang kedua, kalau betul Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan mengenai hukum bid'ah dalam istilah, hukum bid'ah dalam bab bahasa. Dalam bab bahasa, bid'ah ni benda baru. Faham tak? Dalam bab bahasa. Tapi kita sekarang ni bicara bid'ah dalam bab istilah. Imam Abu Ishaq Al-Shatibi, penjelasan dia yang terbaik, qal al-bid'atu fid din, fil ibadah, huwa tariqatun mustahdathatun fid din wa fil ibadat tudahi al-syar'iyyah yubtagha biha atau yubtagha bisulukiha ibtigha'u wajhi mardatillah. Bid'ah ni adalah satu cara baru direka dalam ibadah untuk menandingi ataupun bersaing, menunjukkan, memberikan saingan kepada benda yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ajar kita. Itulah bid'ah dalam agama, dalam ibadah. Orang buat bid'ah, niat dia baik, tapi dia tak faham niat dia yang baik ni, jalan dia salah. Bukan semua benda yang baik boleh jadi agama, saudara. Bukan semua benda baik jadi agama. Sebab al-istihsan la yakunu bil aql. Taib, awak kata benda baik. Taib, siapa nak kata benda baik? Awak, saya, makcik saya, tok guru dia, tapi tok guru dia kata benda ni baik. Tok guru dia ni kata tak baik. Akan bergaduh. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala suruh kita, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Tok guru awak dengan tok guru saya tak sependapat. Siapa yang nak selesaikan masalah antara saya dengan awak? Farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Sebab kita bila jauh daripada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita akan bergaduh dan akan pecah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, mentaati Allah, mentaati Rasulnya dan para ulama di kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', tapi kalau kamu tak selisih faham, tak selesa, tak sependapat dengan ulama, tetap kembali kepada fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa ila Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tak tahu awak tahu tak ayat ni? Wallahu alam. Kita tunjuk ayat ni, tak apa. InsyaAllah saya percaya awak ni ahli Quran. Awak ni ahli Quran dan Sunnah kan? Ni ayat dia. Cuba tengok. Fa in tanaza'tum fi syai', Allah kata apa? Farudduhu, kembali kepada Allah dan Rasul. Yani kata Imam Syafi'i rahimahullah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi itu pun kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang terbaik bila kita kembali juga kepada sunnah. Sebab tok guru awak rasa benda ni baik,
Siapa yang mengesahkan benda ni baik ataupun tak baik? Saya nak tanya semua yang ada. Siapa yang mengesahkan sesuatu itu? Barakallahu fiik. Naam, law kana khairan la sabaquna ilaih. Naam. Kalau benda baik dah lama sahabat dah buat. Barakallahu fiik. Sekarang ni saya nak tanya secara umum untuk mendekati menteliti masyarakat insya-Allah. Hari ni kuliah panjang, tak apa. Saya sanggup insya-Allah jawab soalan. Kita ada masa sampai pukul 10, tak apa. Sekarang ni saya nak tanya, siapa yang bagi tahu kita ibadah ini baik, ini bukan ibadah? Siapa yang mengesahkan kita bahawasanya ni satu ibadah, ni satu amalan, amalan ini baik ataupun tidak baik? Siapa yang bagi tahu kita? Rasulullah, barakallahu fikum. Jangan tulis panjang sebab saya tak akan baca. Kecuali bila saya buka ruang soalan. Sekarang ini saya tanya, insya-Allah. Saya harap ikut peraturan kuliah saya, insya-Allah. Barakallahu fikum. Slow. Siapakah yang bagi tahu kita ini ibadah, ini bukan ibadah? Ini okey, siapa yang bagi tahu kita amalan ini ibadah, ibadah, bukan handphone. Siapa yang bagi tahu kita doa ini masa dia? Siapa yang bagi tahu kita ini amalan Allah suka, ini amalan Allah tak suka? Siapa bagi tahu? Nak bagi bahasa yang paling senang. Rasulullah, barakallahu fikum. Aywa, Razian, Ashikin, Muhammad Bakri, Ramli, Rasulullah. Dialah qudwah kita. Dialah yang ajar kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 80. Ayat paling simple. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Taat Rasulullah, awak dah taat Allah. Nak mendapat keridaan Allah, tapi bukan cara Rasul. La, bukan Al-Quran sahaja. Tak. Quran tidak detail semua. Bab spesifik ibadah Rasulullah. Al-Quran sebut ke bagaimana cara rukuk? Adakah dalam Quran tunjuk kat kita cara rukuk macam mana? Sujud. Bagaimana sujud Rasulullah? Tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita nak bicara pasal Rasulullah menjadi ikutan. Sebarang amal ibadah. Mesej panjang saya tak akan baca. Minta maaf. Bukan masa dia sekarang. Simpan soalan untuk masa saya buka untuk soalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang nak buat ibadah dan amal baik, nak dapat pahala, kononnya nak dekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, pastinya Allah tak akan terima amal ibadah kamu selagi tidak ikut cara Rasulullah. Allah tak akan terima. Baik, satu lagi soalan untuk buka minda. Siapakah manusia yang Allah lantik untuk ajar kita baca Quran, untuk ajar kita salat, untuk ajar kita haji, untuk ajar kita semua cara ibadah? Siapa dia manusia ini? Ahsant, Rasulullah. Kita sayang Rasulullah. Bagus, Ina. Saya tahu awak ni dah faham sunnah, alhamdulillah. Aziz, mari sini Aziz. Aziz, boleh tak kita nak jumpa Aziz seorang je? Aziz boleh sebut insya-Allah? Boleh sahut? Saya panggil awak kejap. Aziz, yang tanya doa ramai-ramai boleh ke tidak? Jom kita dengar. Kalau dia ada. Saya tak akan jawab soalan orang yang masuk lepas tu lari. Tak nak. Saya tak nak golongan yang suka lari. Saya nak tengok orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah. Aziz ada ke tak? Rasulullah. Memang Rasulullah. Tengok. Nama Nabi akan selalu ada. Sebab kita suka ikut dia. Rasulullah SAW. Satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala lantik dia untuk ajar kita semua benda Rasulullah. Kejap lagi mari suara sumbang. Ustaz, ulama lagu mana? Ulama kita ikut. Sebab mereka ajar kita. Kalau ulama ni ajar kita hadis yang sahih dan ikut Rasulullah, kita ikut. Tapi kalau ulama ni, dia nak bawa pendapat dia. Tak boleh. Hal Baba, ada soalan dia kejap.
soalan ni baik ni. Boleh ke Ustaz tafsir Al-Quran habis dengan ilmu yang Ustaz ada sekarang ni? Hali babo. Tak faham soalan awak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa tak ada setakat ni alhamdulillah saya nampak semua jawab. Taib. Kenapa doa beramai-ramai kita tak buat? Jawapan saya ringkas untuk mereka yang faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat. Dan tidak dinukilkan, tidak disampaikan daripada seorang sahabat dan tabi'i yang ambil hadis, para tabi'i tidak pernah sampai kepada kita bahawasanya Rasulullah SAW duduk dalam keadaan spesifik lepas salat dan doa ramai-ramai. Tak ada. Adakah Rasulullah SAW pernah doa? Ya. Ada doa banyak diajak oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah baca perlahan-lahan. Hatta sehingga doa Rasulullah SAW dalam sujud, Rasulullah SAW bila sujud, sahabat pun buka telinga nak dengar apakah Rasulullah baca dalam sujud. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam dia bangun, dia dengar, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan solat tahajud dan dia masa tu gelap. Tak nampak, dia tersentuh kaki Rasulullah, fara'at qadamaihi mansubatan wa huwa yad'u. Dan dia jumpa kaki Rasulullah tegak. Ini hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW salat dalam keadaan kaki tegak dan Rasulullah berdoa dalam satu doa di tengah malam. Doa ini doa ini memang best. Jadi Aisyah pun dengar doa ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi doa ini spesifik bila? Dalam keadaan sujud. Sekarang ni yang kita nampak, ustaz ni, Tok Imam, kita bicara pasal sunnah, belum lagi bicara pasal bagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh kita doa dalam keadaan perlahan-lahan dan suara slow. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doa kepada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', merayu, wa khufyah. Jangan tunjuk ke orang. Tapi sekarang ni kita tengok Tok Imam suka sangat nak tunjuk ke orang ramai. Sebenarnya doa yang terbaik adalah doa dalam sujud. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminnun an yustajaba lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata doa dalam sujud, banyakkan doa. Bawalah doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma afini. Ikhwani, dia dalam syariat ni dia ada perintah Rasulullah dan larangan. Ada doa khusus yang kita diajar ketika, siapa ajar kita tahiyat? Kenapa kita tak boleh baca Quran ketika duduk dalam tasyahud pertama? Baik, saya tanya, boleh tak? Ada tak sebarang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak sebarang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran ketika tahiyat? Tak ada. Rasulullah tak larang. Dia baik ustaz, tak salah. Tengok apa akan jadi kepada agama bila setiap orang kata pendapat aku ataupun tok guru aku kata benda baik. Apa salahnya? Islam akan jadi kucak-kacir. Minta maaf. Lain ada kacau sikit. Barakallahu fikum Zahidah. Naam, terbaik. Ada tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita baca Quran ketika tahiyat? Kalau ikut pendapat bid'ah hasanah puak-puak ni, orang yang jahil, saya kata budak jahil, sebab saya tahu ramai orang Islam kita jahil. Ataupun mereka jahil tapi tunjuk-tunjuk pandai. Itu masalah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ikut pendapat ahli bid'ah ni, Rasulullah tak larang pun kita baca Quran ketika tahiyat. Tapi kenapa kita tak boleh baca Quran ketika tahiyat? Sebab Rasulullah tak buat. Itu kita panggil as-sunnah tarkiyah. Yani tarakaha Rasulullah. Lam yaf'alha. Fil ibadat, perkara yang Rasulullah tak buat, awak tak boleh buat. Kalau awak buat, maksudnya awak menodai tugas Rasulullah dan engkau telah menjumpa sesuatu yang Rasulullah terlepas pandang. Wal'iyadzubillah.
Sebab tu Imam Malik rahimahullah, bila berdebat dengan orang yang jahil, dia kata, ya Imam Malik, apa salahnya? Apa salahnya? Innama hiya bid'u khatawatin amshiha min al-qabri ila miqat. Salah ke Allah? Hal yu'adzibuni Allah? Tengok, banyak orang tanya saya. Salah ke Ustaz? Berdosa ke doa ramai-ramai lepas salat dibimbing imam? Tengok. Doa Allah tak azabkan awak. Atas doa Allah tak azabkan. Sama. Soalan yang sama yang ditanya oleh orang jahil kepada Imam Malik. Ya Imam, ayu'adzibuni Allah? Ayu'adzibuni Allah ala khutuwatin aziduha min qabri Rasulillah ila al-miqat? Tak akan Allah nak azab aku, nak siksa aku? Aku hanya bertambah sedikit jalan, dapat pahala. Kan Rasulullah SAW kata, ما من خطوة يمشيها الرجل إلى المسجد إلا وحتى الله. Ada hadis. Kalau nak pakai hadis ikut suka, cara umum, ada hadis sahih. Rasulullah SAW kata, setiap langkah kita berjalan ke masjid, Allah akan hapuskan dosa angkat satu martabat. Jadi kita boleh buat ikut kita. Jadi orang tu kata kat Imam Malik, aku tak salah kalau aku tambah beberapa langkah dalam 9 kilo daripada kubur Rasulullah sampai ke miqat. Takkan Allah dah azab aku? Imam Malik kata apa? Qala la yu'adzibuka Allah ala dhalik, wa innama yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Allah Subhanahu wa taala tak akan turunkan azab ataupun awak tak akan berdosa di sisi Allah atas jalan kaki. Tapi Allah akan azab engkau dan siksa engkau, dan awak akan mula dalam langkah sesat bila tukhalifus sunnah. Mukhalafatus sunnah, yakni melanggar perintah Rasulullah ataupun buat sesuatu yang Rasulullah tak buat. Apa salahnya? Benda baik. Ulama dulu, ini satu isu pula. Ulama dulu, ya Allah, selalu pakai ulama dulu. Saya tak tahu ulama mana yang mereka pakai. Ulama Nusantara, wallahu alam, siapa dia pun tak tahu. Definisi ulama cerita lain. Tapi sekarang ni kita nak membahaskan Imam Malik, bagi mereka bukan ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i tak boleh pakai bagi mereka. Imam Malik rahimahullah kata apa? Walakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan siksa kamu kerana kamu melanggar dan buat amalan bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ini yang bahaya. Dan Imam Malik rahimahullah baca ayat surah Al-Mu'minun. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ, berhati-hati orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah. Mereka akan dikena fitnah. Apa fitnah dia? Dia akan rasa dia hebat, dia telah buka satu amalan baru, di mana amalan baru ni akan jadi satu ibadah, di mana awak nak betulkan kata ini bukan sunnah, tengok apa yang berlaku. Masyarakat akan santap-sentap dan masyarakat akan marah sebab kita nak kata sebenarnya tidak ada doa, bukan sunnah Rasulullah, doa beramai-ramai lepas salat. Doa masing-masing boleh. Doa sendiri tak ada masalah. Doa bila-bila masa. Tapi awak meletakkan cara doa spesifik lepas salat, tidak ada. Kemudian awak bimbing orang, tahan jemaah 10 minit, 15 minit, tunjuk, duk belagak, ya Rabbana, Rabbana. Ini bukan doa, tapi ini nama dia riya' wa sum'ah. Nak tunjuk ke orang ramai, awak ni Tok Imam hafal banyak doa. Tak. Jelas ya Allah, saya berhenti setakat ni dan saya buka ruang soalan. Peraturan soalan saya, pastikan soalan awak pendek dan jangan tanya lepas tu lari. Bila saya panggil nama awak, awak kena kata ya. InsyaAllah. Jom kita tengok. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? InsyaAllah. Mana yang mereka tak puas hati? Kenapa tak masuk live? La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan teman-teman, barakallahu fikum, orang sunnah dia memang dia jelas. Tapi saya buat khas untuk mereka yang nak bertanya ni lah, yang tak puas hati kat Facebook. Tapi tak mari. Bayangkan teman-teman, setiap bergerakkan Rasulullah, sahabat perhatikan dan sahabat sampai kepada kita. Taib, Aziz. Okey Aziz, terbaik. Ustaz, apa yang perlu dibuat selepas
Ikhwan ni boleh tak berhenti sekejap untuk soalan Aziz? Apa yang perlu dibuat selepas solat kalau tak boleh doa? Zikir. Bukan tak boleh doa, Aziz. Awak ikut tak kuliah saya? Saya rasa awak tak ikut kuliah. Aziz, saya tak kata tak boleh doa. Doa beramai-ramai dibimbing oleh imam. Ini yang bukan sunnah Rasulullah. Kita sebut tadi, doa beramai-ramai tidak lam yunqal, lam yathbut, lam yarid. Bukan yathbut, lam yarid an Rasulullah. Doa bersendirian tak ada masalah. Lepas salat, okey. Lepas salat awak istighfar 3 kali. Inilah amal Rasulullah. Kana yastaghfiru 3 marrat. Rasulullah akan istighfar. Untuk pengetahuan Aziz, Rasulullah SAW kana yamkuthu ba'da salati yasira. Tahu tak Rasulullah duduk lepas salat beberapa saat sahaja. Sekadar istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Rasulullah baca, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dhal jalal ikram. Dalam suara yang perlahan, tak ganggu orang lain. Kemudian Rasulullah SAW lepas baginda baca doa ni, dia akan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian Rasulullah doa, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Inilah dua doa Rasulullah dan zikir Rasulullah. Itu je. Kebanyakan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu qadrin yasiran hatta takhruj an-nisa, dalam hadis sahih Bukhari, bila keluar wanita Rasulullah bangun dan sahabat bangun. Yani Rasulullah akan duduk lepas salat boleh katakan 2-3 minit sahaja, tak sampai pun 5 minit. Sebab lepas salat ramai orang ada urusan. Islam ni mudah sebenarnya. Nah. Harap-harap tidak ada orang provok kat sini. Saya tahu ada orang provok, ada orang. Tapi minta-minta mereka cari ilmu insyaAllah. Taib Aziz, jelas insyaAllah Aziz. Salam Ustaz Muhammad Firdaus. Nak tanya, baca ayatul kursi lepas salat? Wallahu alam. La a'rif. Kalau orang tahu, saya tak ada dalil. Mungkin ada, saya tak pasti. Nah. Saya tak pasti. Benda yang saya tak pasti, saya tak akan sebut. Mungkin Udin, dia tahu. Udin, nah. Tapi ni sahabat ni ada tanya soalan, saya terlepas. Ustaz, tolong jelaskan jawapan kepada orang yang mengatakan Nabi kata teruskan benda yang baik. Mana ada? Tak ada langsung. Benda yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak benda yang baik. Islam ni benda yang baik Islam kekalkan. Yani sedekah, tak ada masalah. Sedekah, zikir, semua benda baik lah. Zikir ni oleh Rasulullah. Sedekah, buat baik kat orang, hormat orang asing, hormat orang bukan orang Malaysia. Benda baik. Jangan maki hamun orang bukan Islam. Jangan kita jadi racist. Benda ni semua Islam. Jangan kita memilih manusia ikut keturunan ataupun warna kulit. Semua benda ni Islam datang untuk kekalkan. Benda ni tak ada masalah. Tapi dalam bab ibadah tak boleh. Dalam ibadah tidak ada definisi benda baik boleh buat. Kalau macam ni, setiap hari kita akan buat agama baru. Sebab saya kata, definisi benda baik. Siapa yang mengesahkan benda ini baik ataupun tidak baik? Rasulullah. Khususnya dalam ibadah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Nak tidak? Aku bagi tahu kamu manakah amalan mereka yang paling sesat? Rugi. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amalan mereka di dunia sesat, tapi mereka ingat mereka buat baik. Allah Subhanahu wa taala tak akan terima sebarang amal ibadah kalau tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang reka satu amalan baru dalam ibadah yang diajar oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan jadi ditolak. Dan Imam Syafi'i rahimahullah qala man istahsan faqad syarra'. Barang siapa yang boleh buat amalan ikut dia kata bid'ah hasanah, maka dia telah menjadi ketua syariat baru. Dia boleh buat syariat baru, tak ada masalah.
Dan makin lama kita akan jauh daripada syiar Rasulullah. Awak tambah, esok lusa makcik saya tambah. Tak lama lagi amalan atuk moyang awak ni awak akan berterusan dan awak akan tambah lagi. Anak awak akan tambah, cucu awak akan tambah. Lama kelamaan orang akan jumpa Islam ni campur adat dengan amalan Hindu, dengan amalan Kristian, dengan amalan berbagai. Sunnah Rasulullah akan hilang. Seperti mana kata Hasan ibn Atiyah rahimahullah, qal mabtada'a qaumun. Hasan ibn Atiyah antara ulama hebat, dia adalah syekh, guru kepada Imam Auza'i. Qal mabtada'a qaumun fi dinillahi syai'an, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinillah illa wa rafa'a Allahu sunnatan mithlaha. Ini kata tabi'i yang besar. Setiap bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat satu sunnah berbanding bid'ah ini. Sehingga sunnah hilang, tinggal semua amalan bid'ah yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita buat benda yang kita rasa baik. Hari ni awak kata baik, esok makcik saya kata baik. Tak lama lagi anak awak buat ibadah baru, dia kata, ayah benda baik aku nak buat. Silakan. Maka Islam akan jadi terumpan-ampin dan akan jadi rojak. Dan kita akan jadi macam Kristian dan Yahudi, macam-macam fahaman, dan kita akan makin pecah belah. Nah, sebenarnya bid'ah yang memecah belah sebenarnya. Ada soalan? Syekh Iskandar. Syekh Iskandar, boleh sahut tak? Saya nak bincang dengan awak pasal hadis ini. Sebab awak tak faham hadis ini. Syekh Iskandar. Kita tengok Syekh Iskandar. Saya nampak dia, Masya Allah, alim ulama' ni. Nampak dia banyak bukti, banyak dalil. Tapi saya rasa awak tak faham hadis. Syekh Iskandar, boleh sahut panggilan saya? Zaid, tunggu kejap. Kita sekarang ni nak tengok Syekh Iskandar. Syekh Iskandar. Barakallahu fikum. MK, barakallahu fikum. Saya tak nak hina orang, tak nak perlekikan. Tapi jangan tunjuk jahil, wahai saudara-saudaraku. Kita kena belajar. Saudara Iskandar, ada ke tak? Okey, barakallahu fikum Syah. Barakallahu fik. Baik. Hadis tadi, awak kena faham hadis tadi dengan situasi dia. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kalangan sahabat. Datang orang yang miskin. Jaa wafdun min Mudar mujtabi thiyab. Mereka ni miskin, baju pun koyak. Wa ma'ahum suyufuhum, mereka bawa pedang. Lalu Rasulullah SAW fatama'adha wajhuhu indama ra'ahum. Bila Rasulullah SAW tengok kabilah ini, wajah baginda jadi tak selesa. Fasa'ad al-mimbar wa hamadallah wa qal wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala inna asdaq al-hadithi ألا أن أصدق يعني حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد هدي محمد كata نبينا هدي محمد وكل بدعة ضلالة. Kemudian Rasulullah kata apa? قال تصدق رجل بشق تمرة تصدق رجل بدرهم. Rasulullah sebut. Rasulullah bila tengok keadaan orang miskin, tengok inilah hadis yang awak sebut tadi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok orang miskin dan susah, Rasulullah bangkit semangat sahabat supaya sedekah. Tapi orang tak bangun. Rasulullah marah. Tasaddaqa rajulun min dirhamin, tasaddaqa rajulun min dirhamin atau min ba'in atau min tamratin. Rasulullah galakkan sahabat sedekah. Faja'a rajulun min al-ansar bikaf yani bimuddi tamrin qad ajizat kaffayhi an hamlihi. Tiba-tiba ada seorang ansar yang kurus kering bawa kurma sebanyak genggam dan dia bawa kurma ini cuah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tataba'an nas. Kemudian bila seorang ansar ini tengok, awak kena faham hadis. Kena faham hadis keseluruhan. Bila sahabat makin ramai datang, bila seorang sahabat ini berikan sedekah dan meletak kurma depan Rasulullah, dia menjadi orang pertama yang menghidupkan sunnah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis ini? Rasulullah SAW kata, Man sanna fil Islam, yakni ahya sunnatan kanat qad umitat. Bila awak menghidupkan sunnah yang telah mati. Bila awak menjadi orang pertama yang bangkit menghidupkan sunnah, iaitu sunnatus sadaqah. Sadaqah, Rasulullah SAW dah sebut. Banyak hadis. Rasulullah SAW sebut dalam hadis sahih, ma naqasat sadaqatun atau ma naqasa malun min sadaqah. Duit kita tak akan kurang daripada sedekah. Banyak hadis menyebut pasal sedekah. Tapi ketika itu, di saat, di peristiwa itu, orang tak bangun untuk bagi sedekah, orang jadi senyap. Tapi bila bangkit seorang Ansar yang kurus kering ni, bawa kurma walaupun dia susah nak angkat pun kurma tak boleh. Maka Rasulullah SAW puji dia kerana dia jadi pembangkit orang ramai datang dan hulur bantuan sehingga ijtama'a 'inda Rasulillah kaumatani min ath-thiyabi wat-ta'am. Sehingga terkumpul 2 bukit makanan dan pakaian untuk orang Arab ini yang miskin dan susah dan pakaian mereka terkoyak. Maka Rasulullah SAW kata, Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Maksudnya bukan dia buat bid'ah baru. Saya nak tanya saudara Iskandar, adakah sahabat ini buat amalan baru itu sedekah? Adakah sahabat Al-Ansar yang bawa kurma sehingga tangan dia tak boleh nak angkat? Adakah dia yang buat fahaman baru mengenai kelebihan sedekah? Pasti awak kata tidak. Tapi kenapa Rasulullah kata man sanna fil islami sunnatan hasanah? Maksudnya barang siapa yang hidupkan sunnah yang telah mati. Seperti saya bukan nak kata sekarang ini kenapa saya sanggup terima tuduhan, terima celaan, dihina, dipanggil Wahabi, sanggup membetulkan amalan masyarakat walaupun saya akan terima tentangan yang sangat dahsyat. Sebab sunnah Rasulullah, ada satu sunnah dipanggil as-sunnah tarkiyah. Rasulullah SAW tak buat benda ini, maka saya tegur orang, Rasulullah tak buat. Orang akan marah. Sebab orang dah celaru. Manakah sunnah Rasulullah, manakah amalan atuk moyang dan tuk guru yang lama. Bercampur aduk. Bila awak datang menghidupkan sunnah tarkiyah dan tegur orang Rasulullah tak buat, ini antara hidupkan sunnah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, yakni man ahya sunnah. Contoh Umar radhiyallahu anhu. Umar datang ke masjid, tengok orang solat qiyamul lail dalam keadaan auza'a, berpecah belah. Maka Umar radhiyallahu anhu kumpulkan dan hidupkan balik solat tarawih berjemaah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat sebelum ini di masjid 4 malam ataupun 3 malam dalam hadis Aisyah. Tapi Rasulullah SAW buat salat tarawih berjemaah ramai-ramai tapi tidak berterusan supaya tidak menjadi satu fardu. Maka Umar radhiyallahu an datang hidupkan balik sunnah Rasulullah. Ustaz, Umar pun kata ni'matul bid'ah. Umar ada 2 maksud di sini. Bid'ah di segi bahasa. Yani Umar, satu lagi, Umar macam bagi kata sini, kalaulah ini bid'ah baik. Tapi bukan bid'ah. Sebab ini amalan Rasulullah. Tapi Umar maksudnya, Umar radhiyallahu an faham bahawasanya bid'ah dalam Islam tak boleh sebab dia sesat. Tapi Umar radhiyallahu an kata ini bukan bid'ah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Allah? Tapi kena ingat, waman sanna au kena faham, sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ini bagi bid'ah bukan sunnah, yani tariq. Masalah kita tak faham sunnah dalam bahasa dan sunnah dalam istilah. Sunnah dalam bahasa, yani at-tariq. Awak boleh buat sunnah, betul. Tapi sunnah awak memang sesat kalau awak buat melawan Rasulullah. As-sunnah tu yani at-tariq, jalan. Sunnah yang kita patut ikut sunnah Nabi Muhammad. Tapi kalau awak buat sunnah awak punya sendiri, itu bukan panggil sunnah, dipanggil bid'atun qabihah atau bid'atun sayyi'ah. Memang dia bid'ah. Jelas tak? Kalau tak jelas, tanya saya balik. Silakan. As-sunnah fil lughah tak sama dengan sunnah fil istilah. As-sunnatu fil lughah yani at-tariq. As-sunnatu fil lughah yani tariq. As-sunnatu fil istilah sunnatu Nabi Muhammad SAW. Idza utlaqat as-sunnah fal-maqsud biha sunnatu Nabi. Kalau sunnah kita sebut sunnah dalam istilah sunnah seorang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin as-sunnatu fil lughah, kalau sunnah dalam bahasa yakni tariq. Awak boleh buat sunnah, awak boleh. Tapi sunnah awak mesti akan membawa ke arah kesesatan. Sebab ini bukan sunnah. Dia akan jadi bid'ah.
Jelas insya-Allah? Alhamdulillah. Muhammad Azhar kalau kata jelas, alhamdulillah. Muhammad Azhar antara anak murid yang sangat menjadi contoh terbaik untuk saya. Dia banyak ikut kuliah, ditanya soalan sehingga dia sayang sunnah, difaham betul-betul. Walaupun dulu dia antara orang yang tak nampak di situ, tapi subhanallah Allah bagi hidayah. Alhamdulillah. Baik, saudara Iskandar jelas ke tak? Ada orang nak cari kebenaran, tapi bukan tak ramai. Ali kapan? Naam, barakallahu fikum. Nur, dikata Nur Sahir jelas. Barakallahu fikum. Akhi Ahmad Zailani, barakallahu fikum. Itulah kita nak hidupkan sunnah Rasulullah balik. Memang ada cabaran besar, sebab itulah yang kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu an, "Kaifa bikum wa bi zamanin idza labisatkum fitnah." Waalaikumsalam warahmatullahi lovers. Okey. Doa sujud, okey, muntaz. Apa okey? Apa mengenai doa sujud? Silakan. La tahzan. Nah, Ustaz. Bid'ah dalam agama, contohnya bila awak buat, bila awak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat doa ramai-ramai lepas salat dan bimbing jemaah, tiba-tiba awak kata tak apalah Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Ini bid'ah. Sebab awak rasa Rasulullah SAW tak buat, awak rasa aku boleh buat, aku lagi hebat daripada Rasulullah. Maksud tersirat, awak telah menodai tugas Rasulullah. Adakah Rasulullah SAW bila tidak buat doa beramai-ramai lepas salat dibimbing mengetuai jemaah dengan keadaan yang kita buat, adakah Rasulullah terlepas pandang dan kita lagi hebat daripada Rasulullah kita buat? Muntaz, doa sujud, saya tak faham awak nak apa pasal doa sujud. Encik Ahmad, mengenai doa kunut saya dah jelaskan cara detail dalam 3 hari lepas. Boleh rujuk kuliah insya-Allah. Ustaz nak tanya, kalau lepas kita tahiyat ada doa? Okey, naam, ada doa. Saya minta maaf lupa, antara doa yang terbaik lepas habis tahiyat, inilah masa doa. Yatakhayyaru min ad-du'a ma yasha. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Allahu akbar. Azman banyak kali tanya. Kejap saudara Azman, kejap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma inni a'udzu bika min al-ma'thami wal maghram. Ini antara doa Rasulullah. Yang Rasulullah doa sebelum salam, lepas tahiyat. Di situlah paling banyak doa. Dan antara waktu dan tempat doa paling terbaik di situ. Allahumma inni a'udzu bika min al-ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzu bika min fitnati aw 'adzabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Insyaallah. Doa sujud. Okey, barakallahu fiik. Baik, doa sujud. Syah, itulah maknanya bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Kejap, yang ni tak faham lagi. Ataupun disusah sikit ni. Iskandar, Syah Iskandar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi syariat lengkap ataupun kurang? Iskandar, minta tolong Iskandar dia jawab insya-Allah. Syah Iskandar. Boleh tak jawab soalan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ibadah kita lengkap ke ataupun kurang? Tu je saya nak dengar. Syah Iskandar, boleh jawab soalan saya? Saya kena sabar. Memang dakwah kena sabar banyak. Syah Iskandar, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Syekh Iskandar, awak percaya kat Nabi Muhammad? Awak percaya tak Rasulullah dah sampai ke risalah sempurna? Soalan senang sikit. Takut awak susah nak faham. Takut nak pusing. Syekh Iskandar, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak percaya tak bahawasanya Rasulullah sampaikan syariat dan ibadat lengkap? Percaya tak? InsyaAllah saya akan bagi doa sujud insyaAllah. Nanti saya letak dalam komen. Sekarang ni kita nak tumpu pada Syah. Harap-harap dia dapat.
Syekh Iskandar, are you with me? Syekh Iskandar? InsyaAllah, hujung kuliah ni saya akan ajar 2 doa yang terbaik yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk doa sebelum salam, lepas tahiyat, insyaAllah. Yunus Bandel, bab tahlil saya dah jawab, insyaAllah. Esok kita buat bab insyaAllah, isu tahlil, insyaAllah, kalau awak sanggup. Boleh insyaAllah, boleh uncle, boleh. Memang itu ajar Rasulullah. Syekh Iskandar, jelas, senyap terus. Susah ke nak jawab? Alhamdulillah, sangat lengkap. Taib, Alhamdulillah. Syekh Iskandar, barakallahu fiik. Kalau syariat Rasulullah SAW dah lengkap dan sempurna, kenapa awak nak tokok tambah? Boleh tak bagi saya jawapan? Ataupun senang ginilah. Kalau Rasulullah SAW dah bagi syariat lengkap dan sempurna, ada tak sebarang kecacatan dalam ibadah yang Rasulullah ajar untuk kita tokok tambah? Ada tak? Barakallahu fikum, uncle. Naam, uncle, ada istighfar Rasulullah 33 kali. Minta maaf, istighfar 3 kali. Lepas doa, terpulang. Nak istighfar, nak duduk sejam kat masjid, duduklah. Tak ada orang halang. Tapi imam tak boleh sekat jemaah untuk mereka balik. Jemaah terpulang, istighfar dan buat zikir. Tapi yang sahih, zikir Rasulullah, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Syekh Iskandar, ada kecacatan. Alamak. Dalam ajaran Rasulullah ada kekurangan, kita nak tambah. Dahsyat. Ni kali pertama saya dengar. Dalam ajaran Rasulullah SAW ada kecacatan yang kita perlu tambah. Saya rasa awak salah ni jawab ni. Bahaya. Qunut ada sebulan Rasulullah buat. Lengkap dan sempurna. Taib. Tak. Sekarang ni, saya tanya awak, ada ke tak sebarang kecacatan dalam ajaran Rasulullah SAW supaya kita perlu tokok tambah? Rahimah, barakallahu fikum. Tapi soalan bukan untuk awak. Barakallahu fikum. Tak, sekarang ni saudara Syah, awak rasa syariat Rasulullah ada kecacatan untuk kita tokok tambah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah sebut, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, sampaikan semua. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tak buat, kalau tidak melengkapkan risalah, maka engkau tak buat. Adakah awak rasa ada kecacatan lagi dalam syariat Nabi Muhammad sehingga kamu yang datang kemudian nak tokok tambah? Jadi syariat Rasulullah tak lengkap? Saya tak faham. Awak tadi kata sempurna, tapi lepas tu kata ada kekurangan. Macam mana ni? Saudara Syah, tadi awak kata sempurna. Ni awak kata ada kecacatan. Saya pun pening dah ni. Tadi awak kata syariat Rasulullah sempurna dan lengkap. Itulah kepercayaan kita. Kalau awak rasa syariat Rasulullah tak lengkap, berat ni. Kena bahaya ni. Soalan simple tapi dia tak faham. Rasa dia tak faham. Tak apalah, kita maafkan dia insyaAllah. Astaghfirullah. Tadi awak kata lengkap. Ni kata ada kekurangan. Macam mana ni? Ke saya, teman-teman, bahasa Melayu saya jelas ke ada saya ada pelak ni? Kita orang awam tapi kita kena belajar. Jangan. Okey. Syekh Iskandar. Ustaz, salah faham. Bukanlah agama ini berdasarkan dalil? Ya, berdasarkan dalil. Saya tanya awak. Allah Subhanahu wa taala kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Allah kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Islam dah lengkap.
Saya tanya awak, adakah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap ataupun ada kekurangan untuk awak tambah dengan bid'ah hasanah? Inilah soalan saya. Tak tanya awak pasal dalil. Saya sebut dalil pun awak tak pakai. Sekarang ni, awak rasa syariat Rasulullah, amalan yang Rasulullah ajar kita, ada kecacatan untuk kita tokok tambah? Dahsyat ni. Sekali lagi, saya ulang soalan. Adakah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kekurangan sehingga awak nak tokok tambah? Bila masa, okey, minta maaf, mungkin saya silap. Taib. Saya tanya sekali lagi. Adakah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kekurangan untuk kita tokok tambah? Boleh jawab tak soalan ni? Itulah dia kata ada tadi. Saya wallahu alam. Syekh Iskandar ni kena syahadah, na'am, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Iskandar, soalan saya, sekiranya awak nak buat bid'ah hasanah, tokok tambah, adakah bermaksud syariat Rasulullah SAW kurang dan perlu tokok tambah? Sebab bila awak kata nak tokok tambah bid'ah hasanah, awak ada dua masalah di situ. Awak ada dua masalah. Yang pertama, awak telah menodai tugas Rasulullah. Sebab awak pun orang Islam. Saya tahu awak orang Islam. Tapi mungkin awak jahil ataupun degil. Tu je. Awak sebagai orang Islam, awak kena percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan risalah sempurna dan lengkap. Dan tak perlu tokok tambah, tak perlu bid'ah. Kenapa awak nak bid'ah hasanah? Yang kedua, siapa kata bid'ah ini hasanah ataupun dalalah? Saya nak tanya awak satu soalan. Siapakah yang mengesahkan sesuatu amalan? Amalan baik ataupun jahat? Siapa dia? Siapakah yang kata ini halal, ini haram? Boleh tak jawab soalan ini? Soalan yang mudah sikit. Yang kata amalan ini, perkara ini halal, yang kata perkara ini haram. Siapa kata? Wallahu alam. Syekh Iskandar, dia ada profil ke ataupun fake account? Itulah masalah fake account kadang-kadang. Itulah saya rasa tak ada faedah kat sini. Kejap kata ada, kejap tak ada. Orang boleh jawab senang, Rasulullah. Kalau betul awak mengatakan, kalau awak betul percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang bagi tahu mana yang halal dan haram, maka saya rasa okey Syah. Mana jawapan Syah? Dia jawab tadi. Okey. Tak ada yang tokok tambah. Yang tokok tambah tu benda yang tak ada dalil. Kalau benda saya tak faham. Syah, jangan pusing sangat. Soalan saya jelas. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu tokok tambah ataupun tidak? Tu je. Syariat Rasulullah, awak dah percaya syariat Rasulullah lengkap, betul tak? Saya rasa awak tak akan kata syariat Rasulullah tak lengkap, sebab boleh jatuh rosak akidah tu. Kalau awak percaya ajaran dan syariat dan ibadah Rasulullah telah lengkap dan sempurna, kenapa perlu tokok tambah? Boleh tak bagi saya jawapan? Kalau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lengkap, perlukah kita tokok tambah? Kejap bagi dalil. Tak apa guru? Sekarang ni dalil dah ada. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Quran. Ini dah dalil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Allah kata hari ini aku telah sempurnakan agama kamu.
Wa atmamtu alaikum ni'mati. Surah Al-Ma'idah. Kalau awak baca Quran. Nikmat aku telah sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina. Allah dah terima Islam sebagai agama. Kenapa awak nak tokok tambah juga? Dah harus syariat lengkap. Kenapa nak tokok tambah? Dalam ibadah. Kenapa nak tokok tambah? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang amalan yang awak nak tokok tambah? Banyak soalan saya tapi awak tak jawab betul. Adakah benda yang ada dalil, adakah kita tolak? Jangan pusing untuk kucak-kacir. Sekarang ni saya tanya awak. Kalau syariat dah lengkap, perlu tokok tambah ataupun tidak? Itu soalan saya. Jangan pusing. Saya tak suka orang pusing. Jangan duk main dalil-dalil. Jangan. Saya tahu permainan ni. Ni permainan Syiah. Minta maaf. Jangan buat seperti Syiah. Soalan saya, kalau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dan sempurna, kenapa nak tokok tambah? Kalau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sempurna dan Rasulullah tahu manakah yang baik, manakah yang tidak baik, kenapa awak nak tokok tambah? Susah, memang susah. Subhanallah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kata, "Ithnani la yata'allaman. Al-mutakabbir wal khajul." Dua tak akan belajar. Sombong dengan Quran dan Sunnah dan orang yang malu. Saudara Syah, saya tak akan ubah soalan saya. Saya nak tahu jawapan awak dengan tepat. Kalau syariat Rasulullah dah sempurna dan lengkap, kenapa perlu tokok tambah? Alhamdulillah, tak ada tambah. Okey. Alhamdulillah. Baik Ustaz, solat Jumaat Ustaz. Jangan pergi ni sunnah sahabat. Jangan duk pusing. Jangan pusing. Saya tahu permainan awak. Saya tahu. Jangan nak pusing. Jangan cakap pasal ini amalan Uthman dan amalan Uthman sunnah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Amalan Rasulullah dan para sahabat tetap diterima. Uthman antara sunnah. Sunnah dia diterima. Tak ada masalah pasal Uthman. Saya kata pasal awak sekarang ni. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lengkap. Dan amalan para sahabat kita terima. Kenapa nak tokok tambah? Bukan bid'ah. Rasulullah SAW dah ajar kepada Uqbah. Tengok kuliah saya semalam. Uqbah Ibn Amir, hadis Umar, hadis Abu Bakar. Semua hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW dah sebut barang siapa yang ambil wudu dan lengkapkan wudu sembahyang 2 rakaat, khusyuk dalam salat ini, illa wa kutibat lahul jannah. Mesti akan diberikan syurga. Saudara Syah, kalau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lengkap, kenapa nak tokok tambah? Tak ada jawapan lagi. Dia tak akan dapat jawab. Subhanallah. Tak apalah, saya rasa saudara Syah bukan nak cari kebenaran. Dan innaka la tahdi man ahbabt wallahu yahdi man yasha. Jadi saya berhenti setakat ni insya-Allah. Kalau ada soalan lain insya-Allah saya bukakan. Ada soalan lain insya-Allah saudara? Assalamualaikum Ustaz dan semua. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Sebelum saya tutup insya-Allah taala, doa sebelum salam, antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika, dalam Sahih Bukhari, tengok bagaimana hadis sahih, Sahih Bukhari,
Kitab ad-Da'awat. Kitab ad-Da'awat. Antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Nah. Ayuh, ni doa dia. Ini doa dia kalau sahabat nak insya-Allah nak screenshot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul hadis Aisyah sahih Bukhari hadis nombor 6368 Allahumma inni barakallahu fikum akhi Sufyan alhamdulillah. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada malas dan tua. Wal ma'thami wal maghram. Ini antara doa sahih kita boleh baca sebelum salam dan lepas tahiyat. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal haram. Wal ma'thami wal maghram. Al ma'tham yani dosa, al maghram hutang. Wa min fitnatil qabri wa 'adzabil qabr. Allahu akbar. Dan fitnah yani ujian dalam kubur dan azab kubur. Wa min fitnatin nari wa 'adzabil nar. Wa min syarri fitnatil ghina. Dan juga banyak ni, panjang ni. Terpulang nak baca semua boleh. Ni antara doa Rasulullah SAW. Tapi yang paling senang, antara hadis yang paling saya suka, doa yang Rasulullah SAW ajar kepada Abu Bakar Siddiq. Mungkin ramai tak amalkan, tapi ini antara doa yang sangat indah yang Rasulullah SAW ajar kepada Abu Bakar sebelum salam. Doa ni doa طيب لا دعاء bab Masya Allah banyak doa subhanallah. باب الدعاء إذا أصبح باب الدعاء في الصلاة. نعم الدعاء أيوة هاني بس tengok ni Imam Bukhari dia letak الدعاء في الصلاة. Ini antara doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه علمني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata ya Rasulullah, ajar aku satu doa aku amalkan ketika salat. Qal qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ni antara doa yang dalam salat sebelum salam lepas tahiyat. Okey? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diri banyak. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Boleh screenshot insyaAllah. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. Ya Allah, aku telah menzalimi diri banyak. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan hanya Engkau ya Allah yang menghapuskan dosa. فاغفر لي مغفرة من عندك. Ya Allah, berilah aku satu maghfirah daripada kamu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari hadis 6326. Nah, insyaallah. Baik. Antara doa juga subhanallah. Tengok ni, dengar ni. Dengar hadis sahih. Siapa boleh faham hadis ni?
Lovers Noha, betul. Naam. Tapi doa ni kita boleh dalam sujud, tak ada masalah. Sebelum beri salam boleh. Naam, tak ada masalah insya-Allah. Wallahi tak pasti hal warada adakah Rasulullah SAW baca doa ini ketika dalam salat, tak pasti. Tapi dalam sujud tak ada masalah. Nah, ni dengar ni. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha unzilat fi du'a. Dalam doa kita tak boleh kuatkan suara dan tak boleh nak slow sangat. Sedang-sedang. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata di dalam surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Naam, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dan juga doa Tuhan kamu tadarruan wa khufyah, dalam keadaan merayu, dan khufyah dalam keadaan slow dan antara awak dengan Allah. Jangan tunjuk kepada masyarakat ataupun kepada manusia. Wallahu a'lam. Saya rasa masa saya dah habis. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Tadi saudara Man banyak tanya soalan tapi saya tak perasan. Allahu akbar. Minta maaf banyak. Saya teringat seorang tabi'i, nama dia Abu Salamah, bukan sahabat, Abu Salamah, iaitu Abu Salamah ibnu Abdul Rahman ibnu Auf. Kana daiman yani yantaqidu Abdullah bin Abbas fahurima kathiran min ilmih. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, bila kita selalu yani melawan ustaz yang mengajar kita dan selalu bantah dia dan tak nak terima hujah, maka dia akan rugi sangat. Sebab biasa orang mengajar agama ni, dia ada tahap kesabaran. Saya insyaAllah, kalau orang minta pandangan dan ilmu, saya beri. Tak ada masalah. Bahkan inilah tugas saya. Free kerana Allah. Tapi bila dia banyak, dia tanya lepas tu dia maki hama belakang, wala hawla wala quwwata illa billah. Tapi memang kita di zaman ni sangat memerlukan kesabaran dan Allahumma afrigh alaina sabran. Allahumma afrigh alaina sabran. Allahumma afrigh alaina sabran insyaAllah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Mudah-mudahan insyaAllah kuliah hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang ramai. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.